Selamat sejahtera hadirin sekalian. Terima kasih kerana telah meluangkan masa bersama kami pada petang ini. Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Pada minggu ini kami telah bersiaran episod ke-64. Untuk anda yang baru mengikuti program The Strata Talk Show ini, program ini dibawa khas oleh The Excel Academy of Real Estate melalui raman rasmi Facebook kami. Dalam program ini, kami akan membicarakan tentang isu yang berkaitan dengan pengurusan pembangunan berstrata bersama para jemputan khas yang terdiri daripada profesional industri di Malaysia. Bersama kami pada hari ini ialah Surveyor Muhammad Marwan Khaliludin, Pengarah Pesuruhjaya Bangunan, Majlis Bandaraya Subang Jaya, MBSJ, dan beliau akan membincangkan topik bertajuk Tadbir Urus Baik dalam Perolehan Pengurusan Bangunan Strata. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan yang ingin diajukan kepada Surveyor Marwan, sila tinggalkan soalan anda di bahagian komen di Facebook kami dan Surveyor Marwan akan menjawab segala pertanyaan anda di hujung siaran program ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Surveyor Marwan untuk memulakan sesi perkongsian ini. Okey, terima kasih Cik Ashikin dari Excel Academy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua yang menonton sesi The Strata Talk Show pada siri kali ini. Saya Marwan dari COB MBSJ. Tajuk Strata Talk Show yang akan disampaikan pada hari ini adalah berkaitan tadbir urus yang baik dalam perolehan pengurusan bangunan strata. Okey, apa itu tadbir urus ya, ataupun dalam apa istilah bahasa Inggerisnya adalah good governance ya, ataupun sekarang pentadbiran kerajaan ni yang Muhammad Perdana Menteri sering membangkitkan isu tata kelola yang baik ya. Samalah dia punya konsepnya tu dengan tadbir urus yang baik ya. Sebab dalam pengurusan bangunan strata ni ya, tak kiralah pihak pemaju, pihak JMB atau MC yang dipilih pada setiap tahun melalui mesyuarat agung itu mempunyai tanggungjawab yang besar ya dalam dalam tugas dalam tugas dan amanah yang telah diberikan oleh penduduk pembangunan berstrata ya. Jadi salah satu tugas mereka adalah untuk mengurus dan menyenggara bangunan berstrata ya. Jadi untuk mengurus dan menyenggara ni tentulah menggunakan sumber wang tunai, wang ringgit. Ya, jadi duit tersebut, wang tersebut dikutip kan melalui kutipan caj penyelenggaraan ya, yang perlu dikutip pada setiap tahun ya. Jadi wang tersebut perlu diuruskan dengan baik ya dalam mengurus setiap skim pembangunan berstrata ya. Jadi terdapat banyak kerja-kerja perolehan ya, tak kiralah dari segi perolehan perkhidmatan, perolehan kerja dan sebagainya yang perlu dibuat untuk maintain ya, untuk menjaga dan menjenggara supaya bangunan tersebut berada dalam keadaan yang baik ya. Jadi pihak KPKT ya, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan telah mengeluarkan ya satu garis panduan perolehan ya dalam memberi panduan kepada setiap pengurusan bangunan berstrata ini untuk mentadbir urus setiap kerja-kerja perolehan yang hendak dibuat dalam setiap skim pemajuan pasar puri tersebut ya. Disebabkan di dalam Akta Pengurusan Strata 2013 ni, Akta 757 tidaklah diterangkan dengan secara terperinci bagaimana amalan-amalan yang baik yang perlu dilaksanakan dalam membuat perolehan setiap kerja-kerja atau perkhidmatan dalam setiap skim pemajuan berstrata ya. Jadi di petang ini saya akan kongsikanlah ya slide ataupun perkongsian ilmu daripada pihak KPKT sebagai pentadbir ya Akta 757 ini dalam memberi panduan supaya setiap pihak pengurusan bangunan strata ini mentadbir urus dengan baik setiap kerja-kerja perolehan bangunan berstrata ya. Jadi garis panduan perolehan ini saya percaya
diguna pakai oleh semua COB ya, pesuruh bangunan dalam memberi nasihat ataupun panduan kepada setiap pemaju JMBMC bagi memastikan setiap perolehan itu dilaksanakan dengan telus dan berintegriti ya. Jadi ini adalah slide berkaitan garis panduan kaedah perolehan pihak pengurusan bangunan berserata ya. Jadi apakah isunya? Isu yang menyebabkan timbulnya penggubalan garis panduan berkaitan perolehan ini disebabkan telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, Akta 757 Akta Pengurusan Serata 2013 atau 2007 serta Peraturan-Peraturan Pengurusan Serata 2015 tidak menyatakan secara terperinci mengenai kaedah perolehan JMBMC ya. Jadi akta tersebut tidak menggariskan secara terperinci ya, sebab dia di punca kuasanya tu walaupun besar ya, tapi dia tidak diceritakan secara detail ya bagaimana perolehan itu perlu dibuat ya. Tanggungjawab telah jelas ya, apakah tugas-tugas pihak pengurusan JMBMC ya, melaksanakan penyelenggaraan, pengurusan dan sebagainya, tapi mengenai perolehan ni tidak dinyatakan secara terperinci ya. Jadi akta ini digubal di parlimen ya. Jadi pihak kementerian atas inisiatif mereka menggubal suatu garis panduan supaya dapat memberi pemahaman yang lebih jelas ya. Jadi pihak KPKT, pihak COB ada satu garis panduan yang boleh diberikan pemahaman dengan jelas dan terperinci ya, supaya tidak timbul isu di kemudian hari jika terdapat ketidakakuran, penyalahgunaan ataupun penyelewengan yang berlaku sekiranya tiada garis panduan yang diberikan secara jelas ya. Yang keduanya adalah rentetan daripada SPRM ya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah membangkitkan isu pengurusan perolehan di JMBMC ya. Jadi saya percaya terdapat ya segelintir aduan ya yang melibatkan penyelewengan ataupun isu-isu integriti ya dalam membuat perolehan di peringkat JMBMC ini yang dilaporkan kepada pihak SPRM ya. Jadi rentetan itu perkara tersebut telah dibawa ke peringkat kementerian KPKT supaya satu garis panduan ini digubal bagi memberi panduan kepada setiap pengurusan JMBMC ya. Dan yang ketiga adalah 10% ya daripada aduan-aduan yang diterima oleh pihak kementerian daripada tahun 2015 hingga 2020 adalah berkaitan kewangan ya, berkaitan kewangan JMBMC ya. Seperti mana yang kita tahu aduan-aduan di pihak di Pemerintah Berserata ni pelbagai ya, aduan mengenai penyelenggaraan, pengurusan ya, kacau ganggu dari segi penguasaan dari segi kebersihan ya, kemudahan yang tidak diselenggara dengan baik ya. Nah, termasuklah aduan-aduan yang membabitkan pengurusan keuangan ya di MBMC ya. Jadi dengan peningkatannya aduan-aduan yang melibatkan keuangan ini telah mendorong pihak KPKT untuk menggubal garis panduan ini supaya ia dipatuhi oleh setiap JMBMC dalam membuat perolehan. Okey, latar belakang seperti nyatakan tadi, kuasa ataupun kewajipan tanggungjawab JMBMC, sub-MC dan ejen pengurusan berkaitan dengan pengurusan dan penyelenggaraan satu skim serata ini telah dinyatakan di bawah Seksyen 21, 59, 64 dan 89 dalam Akta 757 Jadi urusan perolehan ni merupakan sebahagian daripada aktiviti utama yang perlu dilaksanakan di bawah kewajipan dan tanggungjawab yang diperuntukkan Jadi seperti mana telah terangkan tadi dalam mengurus dan menyenggara untuk menjadikan servis untuk maintain suatu common property bangunan supaya berada dalam keadaan baik dalam keadaan optimum, pelbagai perolehan perlu dibuat jadi itu adalah salah satu tanggungjawab besar JMBMC. Okey, justifikasi garis panduan ini dibuat adalah kerana tiada garis panduan kaedah perolehan untuk pihak penambang serata keperluan yang seragam
Ya, jadi mungkin sebelum ni setiap pihak pengurusan atau COB dan sebagainya memberikan nasihat hanya bersandarkan akta, tiada garis panduan yang terperinci. Jadi akta itu mungkin ditafsirkan dengan tidak seragam oleh pihak-pihak berkuasa yang berkaitan. Jadi dengan adanya garis panduan ini, segala pertanyaan atau isu yang dibangkitkan berkait dengan perolehan ini dapat dijawab dengan seragam, dengan menggunakan satu garis panduan yang seragam di pihak-pihak pengurusan serata di satu Malaysia lah, di Semenanjung Malaysia, Akta 757 tersebut. Jadi yang ketiga adalah menambah baik kualiti pengurusan kewangan pemajuan berserata. Jadi dengan adanya garis panduan telah diterangkan secara terperinci, jadi pihak-pihak pengurusan JMBMC dapat menambah baik kualiti. Jadi mungkin sebelum ini ada pihak-pihak pengurusan yang kurang pengetahuan atau kurang kompeten disebabkan kurangnya pendedahan atau ilmu pengetahuan berkaitan pengurusan kewangan dan perolehan ini. Jadi dengan adanya garis panduan ini boleh jadikan satu panduan ataupun penerangan yang jelas. Jadi digunakan secara seragam dan dengan adanya garis panduan ini diterangkan secara terperinci, ia akan meningkatkan kualiti, menambah baik kualiti pengurusan kewangan di kawasan JMBMC. Jadi berkaitan pengurusan perolehan atau procurement management. Jadi perolehan ni adalah yang pertama adalah proses untuk mendapatkan sesuatu, yang kedua proses untuk mendapatkan barangan, kerja atau perkhidmatan di mana perkhidmatan tersebut daripada pihak ketiga ataupun daripada pembekal dalaman. Yang ketiga, kajian pasaran adalah dibuat sebelum perolehan dijalankan bagi memastikan barang yang dibeli mendapat best value for money dengan kualiti terbaik, harga munasabah dan berpatutan. Jadi ini pentingnya kajian pasaran. Sebelum membuat pembelian, perolehan dan sebagainya itu perlu dibuat market survey, kajian pasaran, supaya kita buat survey dapat mendapat nilai tambah ataupun best value, nilai yang terbaik kepada duit yang dibelanjakan itu dari segi kualiti, harga yang munasabah. Jadi dan berpatutan setelah kita buat survey-survey di pasaran sebab mungkin terdapat pembekal, banyak pembekal yang berbeza-beza yang boleh membekalkan satu barangan kerja atau perkhidmatan yang sama. Jadi mereka ni bersaing di pasaran. Jadi pentingnya kita membuat kajian pasaran supaya ia lebih kompetitif dan kita dapat sesuatu barangan kerja atau perkhidmatan yang berkualiti sebabkan mereka bersaing dengan sihat. Jadi objektif perolehan adalah nilai faedah terbaik, memenuhi kuantiti yang dikehendaki, pulangan terbaik bagi setiap ringgit dibelanjakan dan kualiti yang terjamin. Okey, ini adalah prinsip-prinsip perolehan dalam tadbir urus yang baik ini adalah satu, accountability diurus. Yang kedua ni diurus secara telus transparent. Yang ketiga, memberi nilai faedah terbaik atau best value for money. Yang keempat, saingan terbuka, open and fair competition. Dan yang kelima adalah adil dan saksama ataupun fair dealing. Okey, apa maksud accountability ini adalah penting dalam satu tadbir urus yang baik. Iaitu pertamanya kebertanggungjawaban responsible, liable dan expendable. Yang kedua, memikul beban yang diamanahkan selari dengan kebolehan dan kebertanggungjawab penuh terhadap kesan pelaksanaan tersebut Dan yang ketiga, urusan perolehan adalah yang diamanahkan adalah dengan cara bertanggungjawab mengikut dasar dan peraturan yang ditetapkan. Diurus secara terlus ini terdapat beberapa proses yang perlu dilaksanakan. Yang pertama, proses perolehan adalah jelas, diketahui dan difahami umum. Sebab itu perlunya terdapat notis pemakluman, pembukaan pelawaan, sebut harga dan keputusan pun sebut harga dan tender itu dipamerkan di tempat umum yang boleh diakses oleh setiap penduduk ataupun orang awam yang mudah dilihat. Yang kedua, meningkatkan persaingan, kecekapan dan mengurangkan ancaman ketidakadilan atau rasuah. Jadi bila diurus secara telus, jadi kita akan menutup ruang-ruang untuk berlakunya
ketidakadilan atau rasuah tersebutlah. Ya, integrity pack ini adalah mana-mana pihak AJK, JMBMC perlu mengisytiharkan sekiranya pembekal yang memasuki perolehan berkaitan mempunyai pertalian atau kenalan AJK dan perlu menarik diri dari terlibat dengan perolehan tersebut. Ini pun terdapat juga kita terima aduan-aduan yang mana kadang satu mesyuarat agung tu terdapat pihak-pihak yang berkeinginan untuk menjadi ahli jawatankuasa di tempat tersebut disebabkan mungkin mereka ada hubungan dengan pembekal yang boleh dibawa masuk, yang mempunyai pertalian, kenalan, pertalian persaudaraan, adik-beradik dan sebagainya. Jadi jika ini berlaku, mereka perlu menarik diri supaya tidak terlibat dengan perkara tersebut, supaya setiap keputusan tu boleh dibuat dengan adil. Jadi itu pentingnya integrity pack itu diisi atau diisytiharkan. Yang keempat, itu perancangan dan peruntukan suatu perolehan dibentangkan dan mendapat persetujuan di dalam AGM. Jadi sebab JMB atau MC. JMB terdiri daripada semua pembeli, MC terdiri daripada semua pemilik petak. Jadi setiap tahun mereka akan memilih representatif atau wakil mereka untuk mengurus harta bersama dan bangunan tersebut. Jadi bagaimana dengan penduduk-penduduk atau pemilik-pemilik petak pembelian lain? Jadi mereka tak tahu apa yang berlaku. Jadi setiap perolehan yang akan dibuat tu, perancangan, bajet mestilah dibentang di dalam mesyuarat agung apa yang akan ingin dilaksanakan, kerja-kerja atau perkhidmatan yang ingin dilaksanakan pada tahun mendatang. Jadi apabila terdapat persetujuan dalam AGM, penduduk, pemilik petak, pembeli telah jelas, jadi mungkin tak ada akan isu yang bangkit di kemudian hari. Ini tak adalah akan timbul isu-isu tidak keterusan, tidak amanah dan sebagainya. Jadi perlu dibentangkan sebab ini AGM ni adalah satu platform, platform yang sah, platform yang boleh digunakan di peringkat JMPMC dalam mendapat mandat atau persetujuan terhadap apa-apa yang ingin dilaksanakan. Jadi perlu diterangkan secara jelas. Okay, apa maksudnya nilai faedah terbaik? Membuat kajian yang pasaran dengan menentukan harga munasabah, pemilihan pembekal sebaiknya dah terdiri pada pembekal yang berdaftar dan punya pengalaman dalam perkhidmatan yang diberi, barangan yang dibekalkan. Jadi biasanya pihak bekal ni akan memberi profil, quotation dan sebagainya, apakah pengalaman-pengalaman perkhidmatan yang telah diberi. Jadi daripada situ kita dapat menilai. Jadi dah tentu kalau pembekal pengalaman ini akan memberi perkhidmatan yang lebih berkualiti berbanding yang berkurang pengalaman. Jadi dan berdaftar. Bila berdaftar tu dia diiktiraf oleh badan-badan yang mentadbir dalam satu badan-badan kelayakan pembekal-pembekal tersebut. Yang ketiga, pemilihan pembekal yang beri servis serta barangan yang bermutu dengan harga yang berpatutan. Jadi saya sebutkan tadi, di pasaran banyak pembekal yang akan dapat membekalkan barangan atau perkhidmatan yang sama. Jadi apabila kita buat kajian pasaran, kita dapat memilih yang terbaik di kalangan yang terbaik dengan membekalkan servis yang bermutu dan harga pun kompetitif dan berpatutan. Dan seterusnya adalah pengusaha perolehan adalah memberi pulangan yang baik bagi setiap ringgit yang dibelanjakan. Apabila kajian pasaran dibuat, sudah tentu akan memberi pulangan yang terbaik. Jadi mungkin tidak akan berlaku kerugian disebabkan kajian pasaran telah dilaksanakan dengan secukupnya. Okey, saingan terbuka yang mana proses perolehan adalah memberi peluang terbuka kepada semua pihak yang layak bersaing. Jadi bila persaingan terbuka ni maksudnya semua mempunyai peluang yang sama. Tidak ada reserve terhadap kelompok-kelompok tertentu dan sebagainya. Jadi perolehan tender hendaklah diiklankan dalam sekurang-kurangnya satu akhbar utama bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jadi ini untuk menggalakkan saingan terbuka. Dan ketiga, pendaftaran, pemilihan dan pelatihan pembekal adalah mengambil kira kriteria pengalaman, kepakaran serta prestasi pembekal. Jadi pihak pengurusan bangunan berserata pun boleh mengambil inisiatif
Jadi setiap pembekal-pembekal yang berkhidmatan tu mungkin boleh direkodkan, dibuat database ya, prestasi-prestasi pembekal tersebut ya. Jika mempunyai rekod yang tidak memuaskan, rekod yang buruk dan sebagainya, bekal-bekal itu boleh untuk tidak dipertimbangkan ya untuk perolehan yang akan datang ya, sebab AJK JMBMC ni dia bertukar setiap tahun ya. Jadi dengan adanya ya database bekalan data dengan menilai prestasi pembekal tersebut, ia akan boleh menjadi rujukan atau panduan kepada komiti yang akan datang ya. Jadi itu pentingnya kita buat penilaian prestasi ya bekal ya. Jadi supaya apabila ia direkodkan, ia akan memudahkan pihak-pihak pengurusan yang kemudian. Adil dan saksama ya. Perolehan adalah dipelawa, diproses dan dipertimbangkan dengan adil dan saksama ya. Jadi tiada kepentingan peribadi ya. Maklumat ditemukan oleh setiap penyebut harga yang penilaian dibuat oleh jawatankuasa penilaian dilantik ya. Jadi pihak komiti boleh mewujudkan satu jawatankuasa yang kecil ya, jawatankuasa penilaian ya, untuk membuat penilaian mengenai pembekal yang akan dilantik itu. Bolehlah fikir boleh lantik di kalangan ya, setiap penduduk atau pemilik petak ni mempunyai kepakaran-kepakaran tertentu ya. Mungkin ada yang engineer ya, ada yang arkitek, ada yang badan-badan profesional yang lain, accountant dan sebagainya. Jadi itu satu advantage kepada setiap badan pengurusan ya, dapat idea atau input ya berdasarkan kepakaran-kepakaran yang dimiliki oleh penduduk-penduduk tersebut. Jadi kita dapat ya, sebab kadang AJK kita ini mungkin kepakarannya di bidang lain ya, di bidang tersebut bidang teknikal, mekanikal yang sebagainya tu mungkin mereka tak ada kan. Jadi boleh ya. Jadi dengan adanya jawatankuasa kecil yang dibentuk tersebut, ia akan buat satu nilai tambah ya terhadap perolehan tersebut di atas kepakaran-kepakaran yang dimiliki. Ya, perolehan dibuat kepada had nilai yang telah ditetapkan semasa AGM Jadi setiap had nilai perolehan budgeting dan sebagainya itu apabila ditetapkan dalam AGM, jadi tak ada lagi isu yang berbangkit apabila semua penduduk pemilik petak dah tahu had-had perolehan yang telah ditetapkan. Okey, kategori perolehan terdapat 4 lah kategori dalam garis panduan yang digubal ini. Yang pertama adalah perolehan kerja. Kerja. Yang kedua, perolehan bekalan. Yang ketiga adalah perolehan perkhidmatan. Dan yang keempat adalah perolehan kecemasan. Ini adalah 4 kategori utama perolehan. Jadi kita akan tengok satu persatu apa yang dimasukkan perolehan kerja, bekalan, perkhidmatan dan kecemasan tersebut. Okey, apa itu perolehan kerja? Adalah kerja-kerja pembaikan dan pembinaan seperti bangunan, jalan raya, tapak kawasan dan kerja pemerintahan serta merupakan kerja-kerja sivil, mekanikal dan elektrikal di kawasan harta bersama. Jadi biasanya ni satu kerja-kerja pembinaan. Mungkin kawasan tersebut sebelum ni bangsa tersebut tidak mempunyai satu pondok pengawal lah contohnya. Jadi disebabkan isu-isu keselamatan, jadi telah mendapat persetujuan dalam Mesyuarat Agung akan diwujudkan satu sistem keselamatan dengan berpengawal, ada pondoknya. Jadi untuk membina pondok pengawal tersebut, contohnya dipanggil kerja-kerja adalah satu perolehan kerja. Begitu juga dengan kerja-kerja sivil, mekanikal, elektrikal di kawasan harta bersama. Keperluannya lah untuk melantik kontraktor atau pembekal yang berdaftar dan mematuhi keperluan undang-undang yang buka kuasa. Contoh tadi kalau kerja-kerja mekanikal untuk mengganti lift ataupun menaik taraf lift yang telah usang dan sebagainya, membaiki. Jadi pelantikan pembekal lift perlulah berdaftar dengan JKKP. Apa tu JKKP? Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Jadi jabatan ni adalah satu jabatan yang mengawal selia operasi lift. Jadi kalau biasa kita lihat di dalam lift tu ada permit dipanggil PMA, permit mesin angkat ni yang dikawal selia yang perlu diperiksa oleh JKKP supaya ia mematuhi tahap keselamatan yang telah ditetapkan. Contoh perolehan kerja adalah membaiki bumbung, tangki air, pembaikan kawasan harta bersama tadi termasuk dalam lift tadi, pembaikan paip dan juga lain-lain. Itu dipanggil perolehan kerja.
Apa tu seterusnya? Perolehan bekalan. Ya, perolehan bekalan apa? Perolehan bekalan yang mana ialah barangan yang dibekalkan bagi menjalankan suatu aktiviti pengurusan dan penyelenggaraan sesebuah skim serata. Contohnya adalah seperti berikut, ya, pemberian kad akses, ya, CCTV, alat tulis, alat-alat pembersihan, barang-barang keselamatan dan lain-lain. Jadi perolehan bekalan ni kita akan dapat satu barang, ya, satu um, gadget dan sebagainya lah, ya, alat tulis, ya, CCTV, kad akses. Jadi kita dapat barang yang dibekalkan, itu dia akan klasifikasikan sebagai perolehan bekalan. Seterusnya adalah perolehan perkhidmatan, ya, servis, ya, servis provider. Jadi adalah khidmat tenaga manusia, iaitu kepakaran atau kemahiran untuk melaksanakan dan menyiapkan kerja-kerja penyelenggaraan dan pengurusan harta bersama. Ya, banyaklah, ya. Paling mudah yang kita lihat, cleaner, ya. Jadi pihak pembekal akan membekalkan perkhidmatan pencucian, pembersihan. Ya, jadi cleaner itu ataupun security guard, ya. Jadi kita tak dapat barang tapi kita dapat satu perkhidmatan, ya, yang dibekalkan. Contoh penyelenggaraan dan pembaikan, pencucian dan pembersihan, ya, penyewaan dan pengurusan bangunan, ya. Ini dalam aspek property management lah, ya, property manager. Untuk biasanya di komersial, ya, untuk penyewaan dan pengurusan bangunan, periklanan dan pengangkutan. Ya, ini pun salah satu contoh bekalan bagi kategori perkhidmatan. Ya. Pembekal sebaiknya hendaklah berdaftar dengan SSM atau mana pihak berkuasa jika berkaitan. Ya, syarikat pawang keselamatan contohnya mesti berdaftar dengan Kementerian Dalam Negeri. Ya, ini lesen yang dikeluarkan oleh KDN. Ya, bagi property manager tadi, pengurus harta, hendaklah berdaftar dengan LPPH, ya, lembaga penilai, pentaksi, ejen harta tanah dan pengurusan harta. Ya, jadi lembaga tersebut mengawal etika, um, tata kelakuan, ya, badan profesional pengurus harta. Jadi sebaiknya memilih mereka yang berdaftar supaya jika ada berlaku apa-apa salah laku dan sebagainya, kita boleh membuat aduan kepada badan yang memberi lesen ataupun kelulusan profesional kepada pembekal pengurus harta tersebut contohnya, ya. Jadi itu adalah jaminan lah, ya, jika kita lantik seorang yang berdaftar dengan badan-badan profesional ini, ia akan melindungi kita. Ya, jika terdapat kesalahan laku, badan tersebut boleh mengambil tindakan disiplin, ya, boleh menggantung lesen mereka, ya. Jadi bila lesen dah digantung, mereka tak dapat lagi dah menjalankan kerja-kerja profesional tersebut, ya. Jadi itu pentingnya kita dilindungi apabila kita melantik servis-servis provider, jika mereka adalah profesional dan mempunyai badan yang mengawal selia etika atau tata kelakuan profesional tersebut. Okey, apakah itu perolehan kecemasan? Ya, perolehan kecemasan ni biasanya mungkin yang melibatkan risiko bencana alam. Ya, perolehan yang perlu dilaksanakan segera. Ya, berikutan timbulnya keperluan kerja untuk memperoleh kerosakan, mencegah sebarang kerosakan yang bakal melibatkan membahayakan nyawa atau memberi kesan yang serius kepada keselamatan mana-mana penghuni, ya, atau menyebabkan kerosakan serius ke atas harta bersama. Ya, jadi kecemasan ni perlu dibuat segera. Ya, jadi mungkin orang kecemasan ni tak sempatlah nak panggil mesyuarat agung, kan. Jadi bencana dah berlaku, nak tunggu mesyuarat agung contohnya mungkin ambil masa sebulan atau 2 bulan baru boleh dilaksanakan. Jadi perolehan kecemasan bumbung dah tercabut contohnya disebabkan ribut, bencana alam dan sebagainya, takkan nak dibiarkan sehingga mesyuarat agung dilaksanakan. Jadi terdapat satu kategori yang dipanggil perolehan kecemasan, dan ada prosedur-prosedur yang tetap perlu dipatuhi, walau perolehan kecemasan ada prosedur yang perlu dipatuhi, ya, supaya adanya good governance atau tadbir urus yang baik dalam perolehan tersebut. Okey,
perolehan kecemasan tadi akan menyebabkan gangguan operasi kritikal, mengakibatkan kerugian keuangan, tuntutan, ganti rugi, saman sibel dan atau penalti denda saman oleh pihak berkuasa jika kita tidak membuat perolehan kecemasan tersebut. Dan yang seterusnya, perolehan kecemasan ini jika tidak dilaksanakan boleh akan menyebabkan kegagalan akses ke ataupun di kawasan harta bersama yang kritikal. Misalnya seperti runtuhan, banjir, rintangan yang mengakibatkan tiada akses ke tempat letak kereta, kawasan laluan, tangga dan seumpamanya. Jadi ia penting jika tidak dibuat perolehan tersebut akan menyebabkan keadaan bertambah kritikal dan huru-hara lah. Jadi perolehan kecemasan tersebut perlu dilaksanakan dengan segera. Okey, selain itu, perolehan kecemasan ini melibatkan bencana alam, banjir luar biasa, jerebu luar biasa, gempa bumi, tanah runtuh, ribut taufan dan situasi lain yang seumpamanya yang memerlukan kerja-kerja pemulihan, pembaikan, pembekalan dan perkhidmatan. Seterusnya akan melibatkan wabak penyakit, penyakit berjangkit yang luar biasa atau wabak baharu yang memerlukan pembekalan ubat dan perkhidmatan segera bagi tujuan pembendungan dan kuarantin. Ataupun kebakaran. Kebakaran ini pun satu bencana yang mengakibatkan ancaman nyawa atau kerosakan teruk yang menjejaskan perkhidmatan badan pengurusan. Okey, inilah kaedah-kaedah perolehan yang telah disebutkan tadi. Kaedah perolehan, tadi kategori perolehan, ini kaedah. Bagaimana kaedah yang boleh dilaksanakan untuk membuat perolehan tersebut. Yang pertama adalah pembelian tunai runcit atau petty cash. Yang kedua, pembelian terus. Yang ketiga, sebut harga. Yang keempat, tender. Ini ikutlah kepada nilai-nilai perolehan tersebut. Jika lebih besar tadi dari kategori tender yang paling besar. Yang kurang besar mungkin masuk dalam kategori sebut harga. Dan juga perolehan kecemasan melibatkan bencana alam tersebut. Jadi untuk petty cash ni, jika diikutkan garis panduan perolehan, jumlah petty cash yang ditetapkan dalam mesyuarat jawatankuasa tidak melebihi 3,000 dan had pembelian bagi setiap bil tidak melebihi 500 hanya membanding dengan resit bagi had nilai melebihi threshold ditetapkan hendaklah diputuskan oleh AGM dan dimaklum kepada COB dan pembayaran kecil dan segera dalam bentuk wang tunai pemerintah yang tidak bersabar untuk buat pembayaran melalui cek. Jadi setakat nak membeli alat tulis ataupun nak membayar carian perkhidmatan yang mungkin nilainya kurang daripada RM500 mungkin nak untuk buat pembayaran cek tu mungkin akan merenyahkan kerja tersebut jadi dibenarkan menggunakan petty cash tidak melebihi 500 bagi setiap bil dan tempoh masa dalam 7 hari daripada proses terima permohonan sehingga pembayaran. Pembelian terus adalah tidak melebihi 3,000 bagi perolehan kerja, bekalan atau perkhidmatan dan had nilai yang melebihi threshold hendaklah diputuskan oleh AGM. Kaedah nantikan pembekal dan badan pengurusan di badan-badan pembekal kontraktor dalam tempoh masa 14 hari proses hingga terima permohonan sehingga pembayaran dibuatlah. 14 hari kena proses pembayaran. Ini adalah sebuah harga tidak melebihi 100,000 mesti mengeluarkan mendapat 3 tawaran sebuah harga sekurang-kurangnya 3, lebih banyak lebih bagus, kita akan dapat menilai yang lebih kompetitif kan. Jadi tempoh masa dah selesai dalam 1 bulan daripada proses terima permohonan sehingga surat tawaran dikeluarkan. Bagi jenis perolehan tender seterusnya bagi yang melebihi 100,000 dan tender hendaklah secara terbuka dan diiklankan dalam akhbar bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan dalam tempoh 3 bulan daripada proses terima permohonan sehingga surat tawaran dikeluarkan. Jadi status pembekal bagi sebuah agraran tender adalah berdaftar dengan SSM dan jika berkaitan berdaftar dengan CIDB, PKMM, Suruhanjaya Tenaga, JKKP, KDN, BPKU, MOF, MIA dan lain. Tengok jenis-jenis pembekal-pembekal atau perolehan yang akan dibuat mana perlu berdaftar dengan badan-badan tersebut lah. Seterusnya perolehan kecemasan. Bagi perolehan kecemasan had nilai ditetapkan adalah 10,000 atau 20% daripada bajet tahun semasa yang mana lebih tinggi. Kalau lebih tinggi yang 20% lah. Kalau lebih tinggi 10,000 yang dia kena pakai. Bagi yang melebihi had perusahaan yang dibenarkan hendaklah diratifikasikan oleh badan pengurusan pada AGM yang akan datang. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, perolehan kecemasan ni perlu dibuat segera Jadi nak tunggu AGM atau EGM tu mungkin lambat lagi.
berbulan lagi. Paling awal kalau kita boleh panggil EGM pun 1 hingga ke 2 bulan baru boleh dilaksanakan. Jadi apa yang boleh dibuat, okey, jika ia melebihi had tersebut, mungkin perolehan tu sangat besar, contoh tangki air bocor ke, ataupun bumbung tercabut dan sebagainya, lebih daripada 10,000, lebih 20%. Jadi boleh dibuat perolehan tapi dengan dibenarkan oleh jawatankuasa, komiti mesti meeting dulu, tetapi seterusnya hendaklah diratifikasikan oleh komiti tersebut dalam EGM akan datang. Mesti dibentangkan, ditunjukkan secara terperinci dalam next EGM, supaya penduduk tahu di mana wang tersebut dibelanjakan. Kaedah secara terperinci seperti berikut lah. Tugas pengurusan mengikut bilangan quorum mesyuarat, atau 2 atau 3 orang pemegang tugas utama dalam urusan keutamaan berikut: pengerusi, bendahara, setiausaha, atau sekiranya ketiga ahli tidak dapat dihubungi, urusan adalah diberi pada mana-mana 2 orang di tugas yang lain. Ini adalah situasi tertentu lah. Bila kecemasan ni mungkin ada AJK yang tidak available dan sebagainya, tidak dapat attend mesyuarat dan sebagainya. Jadi ada situasi atau kelonggaran yang diberikan, dan skop dihadkan kepada setakat untuk menampung keperluan kecemasan berkaitan. Tak boleh nak tambah skop lain. Hanya untuk menampung perolehan kecemasan tersebut. Dan nantikan pembekal kontraktor yang dianggap sesuai oleh badan pengurusan dan sediakan laporan terperinci dalam tempoh 1 bulan dari tarikh perolehan itu dibentangkan dalam EGM. Laporan dah disediakan 1 bulan dan next EGM adalah dibentangkan. Etika penilaian, penilaian dibuat secara objektif, adil, saksama, penilaian dibuat berdasarkan penilaian seragam, sama. Jadi inilah bergantung kepada kebijaksanaan jawatankuasa untuk buat penilaian tersebut, dan bebas daripada pengaruh luar. Memastikan tidak ada kepentingan persendirian. Jika ada kepentingan persendirian dalam penilaian tersebut, ia nak menarik diri. Jadi mesti bebas, tidak ada kaitan. Segala maklumat telah dirahsiakan. Penilaian dibuat secara bermesyuarat. Tak boleh dibincang dengan tidak formal, mesti melalui mesyuarat dan diminitkan, supaya nanti ada perkara yang boleh dirujuk untuk untuk kegunaan selanjutnya yang akan datang. Dan segala perakuan penilaian dicatatkan dengan jelas dan terperinci supaya tidak timbul isu yang berbangkit. Okey, bagaimana tadbir urus atau yang baik ini atau good governance ini boleh dilaksanakan? Dengan melaksanakan yang pertamanya peruntukan atau had nilai perolehan. Ini hendaklah didapatkan mandat dalam mesyuarat agung. Selain itu, dengan mengisi integrity pack. Jadi kita dah isytihar siap-siap. Jika kita akan ada nanti contoh, integrity pack tu yang dikeluarkan oleh KPKT. Jadi jika kita dah isi tersebut, sekiranya apa berlaku, mungkin tak dapat dipersoalkan lagi lah, sebab kita dah mengisytihar diri kita, bebas, berintegriti, telus dan sebagainya. Selain itu, kita membuat daftar pembekal, kita buat penilaian prestasi, supaya ia akan jadi panduan untuk perolehan-perolehan yang akan datang, supaya kita jika ada pembekal-pembekal yang tidak berkompeten, yang memberikan pembantuan tidak berkualiti, kita dapat keluarkan daripada senarai tersebut, di blacklist, contohnya. Jadi kita hanya mempunyai daftar pembekal-pembekal yang dapat memberi servis dan kualiti, yang memuaskan hati pihak pengurusan, dan melalui notis pemakluman, jika tawaran ataupun keputusan sepuh harga tender tersebut dimaklumkan, dapat dilihat di papan kenyataan yang mudah dilihat. Jadi ini salah satu keadaan good governance atau tadbir urus yang baik. Selain itu, peruntukan dikatakan melalui pendapat perusahaan EGM atau EGM. Jadi setiap EGM tersebut perlu bentangkan cadangan perolehan yang akan dibuatkan untuk tahun yang akan datang. Jadi semua ahli maklum dan setuju. Jadi had kelulusan perolehan tidak melebihi had ditetapkan dalam garis panduan ini. Jika melebihi threshold ditetapkan, adalah diputuskan dalam EGM atau EGM, mendapat mandat daripada semua ahli mesyuarat tersebut dan dimaklumkan kepada COB, supaya kita maklumlah. Jadi garis panduan ni kita dah tahu had ni sebagai had itu setakat itu dan setakat ini dan sebagainya, tapi kita faham setiap bangunan berserata ni berbeza-beza. Mungkin 100,000 nilai perolehan 100,000 di satu kawasan perikosan dah sangat besar, tapi kalau 100,000 di
perolehan di bangunan komersial serata, mungkin ia satu nilai yang tak sebanding, tak standing, mungkin nilainya lebih kecil ya, sebab bangunannya lebih besar, complicated ya, dan pelbagai servis yang perlu didapatkan di kawasan tersebut. Jadi mungkin GP ini mungkin hal yang terletakkan dengan sepadan ini mungkin tak dapat nak diaplikasikan dengan sepenuhnya di satu tempat yang berlainan ya. Jadi jika ia dimaklumkan, jadi kita akan aware lah setelah ia mendapat, yang penting dapat mandat ya dalam AGM atau AGM. Okey, integrity pack ni untuk meningkatkan integriti di kalangan AJK yang terlibat bagi menguruskan perolehan, terutama bagi perolehan tender sebut harga. AJK perlu membuat isytiharan jika ada kepentingan. Jika ada kepentingan, dah tidak terlibat dalam perolehan tersebut. Menandatangani perakuan perjanjian supaya tidak melakukan sebarang perbuatan rasuah dalam pelaksanaan satu kontrak atau tindakan yang boleh diambil sekiranya berlaku pelanggaran. Dia terdiri daripada perakuan integriti AJK. Yang kedua adalah perakuan integriti pembekal. Pembekal pun mesti isi integrity pack tersebut mengikut garis panduan ini. Tujuan integrity pack adalah yang pertama untuk mengelak petender atau penyebut harga daripada menawar atau memberi rasuah. Yang kedua, menghendaki petender penyebut harga melapor sebarang kesan rasuah daripada pihak pengurusan. Yang ketiga, memastikan stakeholder tidak menanggung unnecessary cost dalam pelaksanaan urusan perolehan. Jadi ini tujuan integrity pack tersebut dilaksanakan. Ini adalah klausa rasuah lah dalam dokumen sebut harga tender tersebut. Jadi Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009, Akta 69 nyatakan serta perinci lah sekiranya mana-mana pihak menawar, memberi apa-apa suapan atau terpaksa pihak yang ditawar tu tidak lagi buat aduan dengan segera. Jadi kalau ada aduan yang melibatkan rasuah ini, hendaklah dilaporkan kepada SPRM yang punya bidang kuasa untuk menyiasat kes-kes rasuah kenaan. Ini adalah klausa lah. Jika integrity pack ini diisi ada klausa rasuah ni, jadi apa-apa pihak yang terlibat tu adalah menanggung risiko jika terdapat unsur-unsur yang mencurigakan rasuah dan sebagainya lah sebab kesan rasuah ni adalah satu kesan jenayah boleh didenda, malah boleh dipenjara. Jadi itu pentingnya ia dibuat secara telus bagi mengelakkan perbuatan penyelewengan atau rasuah tersebut. Ini contoh integrity pack ada dalam garis panduan tersebut. Lampiran A tadi integrity pack untuk catatan kuasa pengurusan, dan yang lampiran B adalah integrity pack untuk pembekal. Okey, melalui notis pemakluman pula, notis dan keputusan sebuah tender dah dipamerkan di tempat umum iaitu di papan kenyataan badan pengurusan. Dan bagi perolehan tender perlu diiklankan dalam sekurang-kurangnya satu akhbar utama bahasa Melayu dan bahasa Inggeris lah supaya ia lebih terbuka. Semua pihak tahu perolehan tender ni merupakan perolehan yang besar. Jadi supaya lebih tulus dan terbuka, ialah diiklankan dalam akhbar. Okey, data pembekal tadi dah dikatakan adalah dikemas kini dari semasa ke semasa. Pembekal yang baru adalah yang memasuki sebarang perolehan dengan pihak pengurusan dalam mendaftar terlebih dahulu sebelum memasuki proses perolehan. Pemilihan, perhatikan bekal mengambil kira pembekal yang telus dan adil. Pembekal berprestasi buruk tidak memuaskan akan dikeluarkan daripada daftar dan dilucutkan dalam keutamaan dalam sebarang perolehan. Kita boleh blacklist siap-siap jika ada dalam rekod kita ia memberi perkhidmatan tidak memuaskan, perkhidmatan yang buruk yang tidak mendatangkan nilai yang baik daripada perusahaan tersebut. Jadi kita boleh blacklist siap lah kita, sebab pembekal ni banyak di luar kan, jadi kita boleh membuat penilaian prestasi yang kompetitif lah supaya mereka yang benar-benar layak, yang boleh beri suatu perolehan yang berkualiti, perkhidmatan, barangan dan sebagainya dapat kita laksanakan untuk kebaikan semua pemilik petak lah di bawah kawasan serata tersebut. Okey, ini adalah contoh daftar bekal dalam lampiran C dalam garis panduan tersebut.
Dan kesimpulan, garis panduan ini akan mewujudkan sistem dan prosedur perolehan yang teratur dan telus serta sebagai rujukan oleh pengurusan JMBMC. Dan garis panduan ini bertujuan untuk mencegah dan menutup ruang serta peluang berlakunya rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa oleh ahli jawatan kuasa pengurusan badan. Jadi ini adalah buku garis panduan perolehan yang boleh didapatkan melalui website KPKT. Ya, ada boleh di-download lah ya secara soft copy di dalam website KPKT, dan seterusnya ini adalah poster garis panduan prinsip-prinsip perolehan, tadbir urus yang baik yang telah saya terangkan sebentar tadi, dan kaedah-kaedah perolehan, had-had nilai dan sebagainya yang boleh dirujuk lah dalam poster GP ini. Okey, itu sahaja sesi saya, perkongsian saya pada petang ini. Saya serahkan kembali kepada Cik Ashikin untuk soal jawab jika ada. Okay. So, terima kasih kepada Surveyor Marwan kerana telah berkongsi pandangan berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Seterusnya kita akan beralih kepada sesi soal jawab di mana Surveyor Marwan akan menjawab soalan anda tentang topik kita pada hari ini. Jadi soalan pertama kita dapat daripada Mizadi. Adakah terdapat garis panduan khusus yang mengawal perolehan barang dan perkhidmatan dalam bangunan strata, dan bagaimana garis panduan tersebut memastikan perolehan yang cekap? Okey, ni yang telah saya sebutkan tadi ya, yang boleh dirujuk ya adalah garis panduan kaedah perolehan pihak pengurusan bangunan berserata ya, Akta Pengurusan Strata 2013 atau 77 yang dikeluarkan oleh KPKT. Jadi dalam garis panduan ini dijelaskan secara terperinci ya untuk setiap perolehan yang ingin dibuat, sama ada barang, perkhidmatan ya. Jadi di situ telah dijelaskan secara terperinci ya bagaimana nak dapat kelulusan, apakah hak-hak nilai, apakah barang jenis-jenis perkhidmatan yang boleh dilaksanakan ya. Dan jika berlaku perkara yang melibatkan kecemasan dan sebagainya ya, jadi ada satu garis panduan yang boleh dirujuk dengan terperinci lah. Ini yang setakat ini pihak KPKT telah mengeluarkan garis panduan perolehan, garis panduan kaedah perolehan pihak pengurusan bangunan berserata lah yang boleh dijadikan rujukan utama ya pihak JMBMC untuk membuat perolehan. Okey. Jadi untuk soalan kedua, kita dapat soalan daripada Nazliana Nazaruddin. Bagaimana proses perolehan untuk pengurusan bangunan strata yang berbeza daripada perolehan untuk bangunan bukan strata? Ya, okey. Untuk bangunan strata, sudah tentu bangunan strata ni mempunyai ramai stakeholder ya. Kita ada setiap pembeli, pemilik petak ya, yang membayar caruman charge penyelenggaraan ya, wang perjelas dan sebagainya. Jadi mereka perlu tahu di mana wang mereka tu dibelanjakan ya, berbanding dengan yang bukan strata. Kita adalah single owner saja, individual owner saja, kita saja yang mengawal ya. Jadi untuk perolehan bangunan strata ni perlu ada kaedah-kaedah yang teratur ya. Contohnya perlu dibincangkan dalam mesyuarat jawatankuasa ya, AJK, komiti JMBMC ya. Sebab kita ada satu badan yang terdiri daripada semua pembeli ataupun pemilik petak ni, dan ada platform mesyuarat agung ya. Jadi setiap perolehan cadangan perolehan yang akan dibuat untuk tahun yang mendatang tu perlu dibajetkan atau dibentangkan dalam mesyuarat agung supaya setiap stakeholder ni, pemilik petak ni tahu di mana wang tersebut dibelanjakan ya. Jadi sebab tu adanya garis panduan ini dapat diperjelaskan secara perinci supaya penduduk-penduduk yang tidak menjadi komiti itulah, contohnya yang tahu ni mesti komiti sajalah yang akan melaksanakan proses perolehan tersebut. Jadi penduduk yang tidak terlibat tu akan tahu. Jadi benda tu akan terdapat keterusan ya, supaya tidak ada apa-apa unsur-unsur yang mencurigakan lah. Jadi itu bezanya yang strata dengan bukan strata ni, sebab dia terdiri daripada ramai stakeholder kan. Okey, saja. Okay. So soalan seterusnya kita terima daripada
Nur Atun. Saya percaya ini adalah soalan yang terakhir. Apakah langkah-langkah untuk memastikan bahawa cas yang dikenakan kepada penyewa dan pemilik unit adalah adil dan berpatutan? Serta bagaimana tadbir urus memainkan peranan dalam memantau perkara ini? Okey. Langkah-langkah memastikan cas dikenakan kepada penyewa dan pemilik unit adalah adil dan berpatutan ya. Jadi tu pentingnya hadir mesyuarat agung ya, sebab salah satu agenda mesyuarat agung tahunan adalah untuk menentukan cas ya, cas penyelenggaraan dan sinking fund ya. Jadi um, cas penyelenggaraan ni boleh dinaikkan, boleh dikekalkan ataupun boleh diturunkan. Ya, jadi itu pentingnya badan pengurusan komiti ni membentangkan budgeting ya, bajet yang akan dilaksanakan pada setiap tahun ya. Kita tahu kadang seiring dengan kadar inflasi contohnya ya, setiap servis atau barangan ni akan ada kenaikan harga. Jadi bila harga tersebut naik dan sebagainya, caj penyelenggaraan mungkin perlu dinaikkan untuk menampung kos-kos tersebut. Jadi untuk memastikan ia telus, adil dan berpatutan, itu pentingnya setiap perolehan kerja atau barangan yang akan dibuat tu dibentangkan, dibajetkan dalam mesyuarat agung supaya jika terdapat kenaikan caj penyelenggaraan dan sebagainya, penduduk-penduduk atau pemilik petak ni tahu ya di mana apa yang dibayar tu di mana perginya ya, tidak ada unsur-unsur penyelewengan atau ia pergi ke tempat tidak sepatutnya lah. Jadi itu pentingnya tadbir urus yang baiklah, good governance ya, salah satu caranya dengan mematuhi garis panduan perolehan inilah ya. Okey, itu saja kita punya soalan yang kita terima untuk hari ini. Jadi kini kita telah sampai ke penghujung rancangan Bual Bicara. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Surveyor Muhammad Marwan kerana telah berkongsi pandangan dan perspektif beliau mengenai topik yang kita kongsikan pada hari ini. Terima kasih juga kepada para peserta kerana sudi untuk bersama dengan kami pada hari ini. Kami berharap untuk bersama lagi dengan anda pada episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih.